Alright, fantastic. Ladies and gentlemen, welcome kepada semua penyerta kita pada tengah hari ini. Terima kasih kerana datang. Saya tahu hari ini hari bekerja, tapi ada banyak orang walaupun di office mereka masih nak tune in dan tengok. Walaupun bos pun ada bagi kerja, mereka masih nak belajar lebih tentang kripto dan cukai di Malaysia. Ya, recording, saya tahu banyak orang nak tanya tentang recording. Saya akan record sesi ini dan recording kita akan upload nanti ya kepada media sosial Facebook. Okey, so tunggu sampai akhir sesi ini, saya akan memberikan penjelasan lagi. So terima kasih kepada semua orang untuk datang. Sebelum itu saya nak buat satu icebreaker sedikit ya, sesi suai kenal sedikit supaya kita boleh lebih relax lah, lebih casual sikit. Apakah makanan kegemaran anda? Okey, semua orang, saya nak semua orang type sekarang. Everybody, can you please type as the icebreaker? Ahmad Faiz, kamu pun boleh type juga. Apakah makanan kegemaran anda? Okey, so ada banyak barbecue, mi kolo, alright, hinava, nasi kerabu, alright. Banyak. Popiah, nasi lemak, nasi kerabu. Okey, nasi lemak nampaknya macam nombor 1 ya. Nasi kandar daripada Datuk. Sate ayam, saya baru dapat sate over the weekend. Saya pergi Rawang makan sate. Memang best. Okey, cokodok, nasi lemak, roti canai. Alright, so memang banyak makanan kegemaran orang Malaysia. So thank you so much for joining in. Saya tahu ada orang yang nak tanya kenapa saya cakap dalam bahasa Melayu sahaja. Alright, I know some of you are wondering why am I only speaking in Malay. The reason is because this session will be conducted in BM. Ya, sesi penceramahan hari ini akan diadakan dalam bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu which was requested by LHDN. Kalau kamu memerlukan apa-apa penjelasan dengan lebih lanjut dalam bahasa Inggeris atau bahasa lain, don't worry, you can join our Facebook group Luno selepas ini dan tanya saya soalan nanti. Saya boleh menterjemahkan nanti. Okay, so thank you so much everybody for putting your answers there. I really appreciate it. Terima kasih dengan jawapan anda semua. Okay, untuk agenda hari ini, pengenalan kita nak buat sekarang. Okey, suai kenal kita dah habis. Selepas itu kita akan belajar tentang kripto dan cukai di Malaysia dan kita ada juga masa untuk soalan dan jawapan. Tetapi soalan-soalan ini kita sudah ambil daripada komuniti kita yang sudah submit beberapa, I think 19-20 soalan. Okey, so kita akan pergi terus soalan-soalan itu yang kita sudah prepare ya. Kalau you ada soalan-soalan extra you boleh letak dalam ruang Q&A. So semua orang tengok dalam butang Q&A itu atas Zoom, Q&A, you boleh tulis soalan anda di situ. Okey, untuk butang chat untuk cakap-cakap saja, cakap casual. Tapi butang Q&A kalau ada apa-apa soalan tentang perkara-perkara kripto dan cukai, dan penceramah kita kalau ada masa kita boleh akan jawab nanti. Okey, dan akhir sekali pengumuman. Alright, so berikan saya masa untuk memperkenalkan ya speaker-speaker kita pada petang ni. Pertama sekali kita ada yang bahagia Datuk Muhammad Syafizan ya, merupakan pemegang ijazah sarjana muda kepujian daripada UiTM ya, Senior Executive Fellow from Harvard Kennedy School Amerika Syarikat, dan juga penyiasat untuk kewangan bertauliah daripada National Coordination Committee to Counter Money Laundering ya, money laundering dan penyiasat cukai bertauliah daripada LHDNM ya. LHDNM is LHDN Malaysia, M itu Malaysia. Saya pun baru belajar tentang itu. Now beliau menyertai LHDMN daripada tahun 2002, so sudah lebih daripada 16 tahun experience yang dia ada, dan beliau akan berkongsikan semua experience dia pada hari ini tentang topik kripto dan cukai. Okey, bersama dengan beliau kita juga ada Encik Ahmad Faiz bin Azimi ya. Beliau merupakan pemegang sarjana pengurusan dan dasar pencukaian daripada Keio University Jepun, sijil accountant bertauliah daripada Malaysian Institute of Accountants dan sarjana muda kepujian perkawanan daripada UUM ya. Beliau memulakan kerjaya beliau sebagai seorang perunding cukai di salah sebuah firma cukai di Kuala Lumpur, dan dia dah join LHDN daripada 2012. So 10 tahun experience pengalaman yang beliau ada. So beliau akan juga kongsikan kepada komuniti kripto dan komuniti Luno kita pada hari ini apakah bagaimana untuk mengisytiharkan cukai
terhadap profit kripto. Okey, so saya akan tutupkan slide saya. Oh, saya lupa untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Abang Ros. Saya adalah Ketua Komuniti dan Pendidikan daripada Luno Malaysia seperti t-shirt saya. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak LHDNM kerana sudi membuat seminar ini untuk kita, kerana saya tahu banyak-banyak peserta kripto di Malaysia. Memang mereka banyak confused, mereka tak pasti, mereka risau macam mana nak buat kripto dan cukai. So hari ini kita ada dua penceramah yang begitu berpengalaman untuk mengkongsikan lebih. Okey, Ahmad Faiz, saya pas kepada anda. Okey, terima kasih Encik Ros di atas introduction yang telah diberikan dan juga profil kepada kami berdua. So izinkan saya untuk share skrin terlebih dahulu, tunggu sebentar. Okey, terlebih dahulu saya nak tanya, adakah anda semua dapat lihat skrin ataupun share yang saya telah lakukan? Ya Encik Faiz, semua jelas. Okey. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Ros Stephenson selaku host pada sesi webinar pada kali ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang kepada Yang Berbahagia Datuk dan tuan-tuan serta puan-puan sekalian. So terlebih dahulu bagi pihak LHDN, kami ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Luno Malaysia Sdn Bhd selaku penganjur kerana menjemput pihak LHDNM untuk sesi taklimat secara webinar pada petang ini. Tidak lupa juga kepada bahagian pendidikan cukai, Jabatan Khidmat Korporat, jabatan yang mengendalikan untuk sesi kita panggil webinar ini, mereka sebagai selaku penyelaras dan juga apa-apa berkaitan dengan pendidikan cukai, mereka jabatan tersebut atau bahagian tersebut yang akan terlibat. Sekali lagi pihak LHDN sangat berbesar hati untuk memberikan taklimat berkenaan dengan garis panduan yang telah diterbitkan berkenaan dengan layanan cukai ke atas transaksi mata wang digital yang telah diterbitkan pada 26 Ogos yang lalu. Garis panduan yang diterbitkan ini adalah diharapkan dapat memberikan panduan kepada mana-mana orang yang terlibat di dalam transaksi mata wang digital seperti di Malaysia. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita teruskan sesi taklimat ini. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini saya akan menerangkan dan memberi fokus kepada skop yang ada di dalam garis panduan yang telah diterbitkan. Namun sekiranya terdapat pertanyaan lain, kami akan cuba menjawab atau akan mengumpulkan soalan-soalan tersebut. So berikut adalah kandungan taklimat di mana terdapat 5 perkara yang akan diterangkan di sepanjang taklimat pada hari ini. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan mata wang digital, tafsiran contoh mata wang digital, ciri-ciri serta platform yang berdaftar yang boleh digunakan dalam urus niaga mata wang digital di Malaysia. Dan yang kedua, yang merupakan bahagian yang sangat penting pada hari ini, iaitu layanan cukai ke atas transaksi mata wang digital, di mana di dalam bahagian ini saya akan menerangkan berkenaan dengan sedikit melibatkan undang-undang percukaian dan juga sumber rujukan yang boleh dirujuk. Konsep utama seperti pendapatan bersifat hasil atau modal, petunjuk perdagangan, badges of trade, serta layanan cukai berdasarkan situasi-situasi serta beberapa contoh yang berkaitan. So layanan cukai ini juga termasuk bagaimana untuk kita mengisytiharkan cukai keuntungan mata wang digital di Malaysia. Dan seterusnya yang ketiga berkenaan dengan cara perekodan mata wang digital, bagaimana kita ingin merekodkan mata wang digital berdasarkan nilai apakah yang kita akan gunakan serta apakah rekod-rekod yang perlu kita simpan bagi urus niaga mata wang digital dalam konteks percukaian. Saya juga akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan antara isu-isu yang berbangkit yang telah kami terima semenjak daripada pengeluaran garis panduan ini. Dan akhirnya kita akan bersesi soal jawab di mana pengarah unit saya juga akan turut sama dalam sesi tersebut.
Okey, so seperti mana kita maklum, pendigitalan termasuk ekonomi digital kini semakin pesat berkembang. Dahulunya, medium pertukaran bermula dengan sistem barter yang melibatkan pertukaran barang, kemudiannya bertukar kepada wang fiat dan kini telah wujud mata wang digital. So kini mata wang digital juga semakin mendapat tempat termasuk di negara kita Malaysia. So mari kita lihat tafsiran mata wang digital dan token digital. Sebelum kita pergi kepada tafsiran mata wang digital ini sebenarnya bukanlah satu yang baru. Ia sebenarnya mula diperkenalkan semenjak kemunculan Bitcoin, iaitu salah satu jenis mata wang digital pada tahun 2009. Namun terdapat pelbagai istilah yang digunakan bagi mata wang digital, antaranya mata wang kripto, aset digital, mata wang digital dan juga token digital. Walaupun terdapat pelbagai istilah yang digunakan untuk tujuan garis panduan ini, berikut adalah tafsiran tentang mata wang digital yang akan digunakan. Merujuk kepada tafsiran daripada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia melalui pemberitahu undangan A ataupun PUA 12/2019, mata wang digital ialah satu representasi nilai yang direkodkan di atas satu ledger digital teragih sama ada bersecurity kriptografi atau selainnya yang berfungsi sebagai suatu perantara pertukaran dan boleh ditukar dengan apa-apa wang termasuk melalui pengkreditan atau pendebitan sesuatu akaun. Manakala token digital ialah suatu representasi yang direkodkan di atas satu ledger digital teragih sama ada bersecurity kriptografi atau selainnya. So maka mata wang digital dan token digital ditetapkan sebagai security oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, maafkan saya. Berikut adalah contoh-contoh mata wang digital. So antara contoh-contoh yang saya ambil untuk tujuan taklimat pada ini ialah selepas munculnya Bitcoin yang sangat popular, banyak lagi mata wang digital yang diterbitkan seperti Ethereum dan juga Ripple, Zcash, Litecoin, Iota, Neo, Monero, Dash dan malahan terdapat banyak lagi contoh-contoh mata wang digital yang terdapat di pasaran. Dan saya yakin mungkin tuan-tuan dan puan-puan juga ada memiliki salah satu mata wang ini ataupun mata wang digital yang lain. Mari kita lihat ciri-ciri mata wang digital pula. Seperti mana kita sedia maklum, mata wang digital ini menggunakan teknologi blockchain ataupun blok rantaian ataupun sebuah blok rantai yang dihubungkan dan dijaga melalui kaedah kriptografi. So mata wang digital juga menggunakan rangkaian peer-to-peer di mana secara umumnya ialah ianya merupakan satu pertukaran langsung beberapa aset seperti mata wang digital antara pihak individu tanpa penglibatan pihak berkuasa pusat. Seterusnya, berbanding dengan wang fiat, ianya yang dikeluarkan dan diuruskan oleh bank pusat, namun mata wang digital beroperasi secara bebas ataupun disentralisasi dari bank pusat, iaitu mata wang digital tidak bergantung kepada perantara seperti broker, bursa ataupun bank, tapi ini menggunakan kontrak pintar pada blok-blok digital. So mata wang digital juga boleh didagangkan tanpa had dan setiap masa 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 360 hari setahun. Sehingga 17 Ogos 2022, berikut merupakan senarai platform pertukaran aset digital yang berdaftar oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Yang pertama ialah Luno Malaysia sendiri. Namun selain Luno, terdapat lagi 3 syarikat yang diuruskan oleh Security Commissioner iaitu Tokenized Technology M Sdn Bhd, Synergy Dex Sdn Bhd dan juga MX Global Sdn Bhd. Tamat sedikit informasi berkenaan dengan pengenalan tentang mata wang digital. Kini kita akan melihat ke bahagian yang penting pada taklimat hari ini iaitu layanan cukai ke atas transaksi mata wang digital. Pertama sekali saya ingin merujuk kepada Undang-Undang Percukaian dan sumber rujukan yang terlibat bagi transaksi mata wang digital. So secara amnya kebolehcukaian ke atas urus niaga mata wang digital di Malaysia adalah berdasarkan kepada Seksyen 3 Akta Cukai Pendapatan 1967 ataupun ACP 1967 di mana pengenaan cukai pendapatan yang menjelaskan bahawa pendapatan mana-mana orang yang teraku di dalam atau diperolehi dari Malaysia atau diterima di Malaysia dari luar Malaysia adalah dikenakan cukai. Manakala Seksyen 4 ACP 1967 pula berkait dengan kelas-kelas pendapatan yang boleh dikenakan cukai seperti pendapatan perniagaan,
penggajian, dividen, faedah atau diskaun, sewa, royalti atau premium, pencen, annuity dan apa-apa perolehan atau keuntungan yang tidak terjatuh di bawah mana-mana yang saya sebutkan tadi. Manakala Seksyen 33 pula menerangkan bahawa pendapatan larasan secara am, di mana secara ringkasnya ia melibatkan perbelanjaan atau potongan yang dibenarkan di dalam mengira pendapatan larasan seseorang. Manakala Seksyen 39 pula berkait dengan potongan ataupun perbelanjaan yang tidak dibenarkan dalam menentukan pendapatan larasan seseorang. Dan akhir sekali, garis panduan layanan cukai ke atas transaksi mata wang digital di mana ia diterbitkan pada 26 Ogos yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh memuat naik garis panduan, memuat turun garis panduan tersebut di portal rasmi Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia seperti www.hasil.gov.my. So, kita akan pergi kepada konsep utama yang kita perlu fahami dalam sesuatu layanan cukai, di mana adakah suatu pendapatan tersebut bersifat hasil ataupun bersifat modal. Ini adalah kerana pendapatan hasil akan dikenakan cukai di Malaysia, manakala pendapatan yang bersifat modal tidak dikenakan cukai di Malaysia. Manakala dari segi perbelanjaan pula, perbelanjaan yang bersifat hasil ialah jika suatu perbelanjaan semata-mata dalam menghasilkan pendapatan, maka perbelanjaan tersebut dibenarkan sebagai potongan cukai. Nah, jika ia merupakan perbelanjaan bersifat modal, potongan cukai adalah tidak dibenarkan. Contoh mudah yang boleh saya berikan bagi menunjukkan pendapatan hasil ialah untung daripada perniagaan, penerimaan gaji ataupun pendapatan royalti dan sebagainya. Manakala contoh bagi pendapatan modal yang saya boleh sebutkan di sini ialah keuntungan daripada suatu pelupusan aset. Manakala perbelanjaan yang bersifat hasil yang boleh saya berikan contoh ialah perbelanjaan dalam perniagaan seperti membayar gaji pekerja, membayar sewa premis. Manakala perbelanjaan bersifat modal ialah seperti pembelian aset dan juga apa-apa peralatan, contohnya seperti kelengkapan pejabat, kenderaan dan juga bangunan. Layanan cukai yang dijelaskan dalam garis panduan ini adalah berdasarkan peruntukan cukai pendapatan yang sedia ada, dan dalam kes di mana Malaysia mempunyai perjanjian pengelakan percukaian 2 kali ataupun PPPDK dengan negara rakan kongsi, PPPDK akan terpakai. Contohnya PPPDK di antara Malaysia dan Singapura di mana terdapat perjanjian cukai di antara dua buah negara bagi tujuan untuk memberikan pelepasan cukai 2 kali ataupun kadar cukai yang khusus bagi sesuatu pendapatan. Dan juga garis panduan ini terpakai kepada mana-mana orang yang memperoleh ataupun melupuskan serta terlibat dalam perniagaan mata wang digital seperti perdagangan, perlombongan dan juga pertukaran mata wang digital. Dalam menentukan sama ada transaksi mata wang digital tersebut tergolong dalam kategori yang dikenakan cukai, ianya perlu dilihat melalui petunjuk perdagangan. Yang pertama ialah saya boleh barikan di sini ialah sifat subjek, di mana ianya merujuk kepada sifat mata wang digital yang sedang dibeli ataupun dijual. Mata wang digital boleh dianggap sebagai subjek perdagangan apabila ianya dibeli dalam kuantiti yang banyak. Manakala tempoh pemilikan merujuk kepada tempoh pegangan mata wang digital tersebut. Lebih pendek tempoh pegangan, lebih besar berkemungkinan ia akan dianggap sebagai dipegang untuk perdagangan. Manakala untuk kekerapan transaksi, di mana kekerapan yang tinggi bagi urus niaga mata wang digital yang serupa adalah lebih menunjukkan sifat perdagangan berbanding transaksi terpencil. Manakala jika ada kerja-kerja tambahan, ini merujuk kepada kerja-kerja tambahan yang dilakukan pada mata wang digital untuk menjadikannya lebih diperasalkan ataupun usaha tambahan dilakukan untuk mencari atau menarik pembeli. Jika ini dilakukan, berkemungkinan besar pelupusan berikutnya akan dianggap sebagai perdagangan. Manakala keadaan-keadaan realisasi terjadi juga apabila setengah keadaan kurang berkemungkinan menunjukkan perdagangan. Contohnya, syarikat terpaksa menjual mata wang digital disebabkan pemerolehan wajib, keperluan wang tunai yang mendesak serta secara tiba-tiba atau ancaman perampasan oleh pemerintah. Manakala antara petunjuk perdagangan yang antara yang penting ialah motif. Ini merujuk kepada sama ada terdapat niat untuk berdagang pada masa perolehan mata wang digital tersebut. Jika seseorang melakukan aktiviti dengan cara perniagaan seperti membangunkan rancangan perniagaan,
menyediakan rekod perakaunan dan mengiklankan perniagaan mata wang digital, niat pastinya adalah untuk menjalankan perniagaan mata wang digital tersebut. Seterusnya adalah cara untuk pembiayaan, di mana ini merujuk kepada cara pembiayaan ataupun cara pembelian mata wang digital dibiayai. Pembiayaan jangka pendek lebih menunjukkan perdagangan daripada pembiayaan jangka panjang. Kedudukan kewangan syarikat dan keupayaan untuk memegang mata wang digital juga akan diambil kira. Dan juga yang paling penting adalah faktor-faktor lain, di mana faktor-faktor termasuk sama ada terdapat sebarang kajian ketersediaan ataupun kebolehsanaan yang dijalankan atau bukti-bukti lain yang ada dengan syarikat untuk menunjukkan hasratnya berkenaan dengan mata wang digital. Berikut adalah layanan cukai berkenaan dengan transaksi khusus yang melibatkan mata wang digital. Yang pertama ialah menjalankan perniagaan mata wang digital atau menggunakan mata wang digital dalam perniagaan. Peniaga yang membeli dan menjual mata wang digital dalam perjalanan biasa perniagaan mereka akan dikenakan cukai ke atas keuntungan yang diperolehi daripada perdagangan dalam mata wang digital. Ini sama seperti sekiranya mata wang digital tersebut dijadikan sebagai stok dagangan. Sebarang perbelanjaan dilakukan dalam menghasilkan pendapatan bercukai atau kerugian yang ditanggung daripada aktiviti perdagangan mata wang digital boleh dibenarkan sebagai potongan cukai. Mari kita lihat contoh yang pertama. SBC Sdn Bhd menjalankan perniagaan membeli dan menjual mata wang digital. Syarikat membeli 100 unit, contoh di sini Bitcoin dengan harga 1 juta, dan pada hujung tahun kemudian ia menjual 50 unit shilling ataupun Ether pada harga 1.7 juta. Memandangkan SBC Sdn Bhd menjalankan perniagaan perdagangan mata wang digital, penjualan sebanyak 50 unit Ether sebanyak 1.7 juta harus dilakukan sebagai jualan, dan kos pembelian mata wang digital boleh dibenarkan potongan cukai. Dan keuntungan daripada penjualan mata wang digital juga boleh dikenakan cukai. Berkenaan dengan pelombongan mata wang digital, mana-mana orang yang menjalankan pelombongan atau menjalankan aktiviti pelombongan dengan motif mencari keuntungan adalah tertakluk kepada cukai mengikut peruntukan cukai pendapatan sedia ada. Perbelanjaan yang berkaitan dengan perniagaan boleh dibenarkan potongan cukai dan kerugian yang ditanggung akan dibenarkan. Kebolehcukaian terhadap keuntungan pelombong daripada puluh-pusan token, pembayaran akan bergantung kepada sama ada keuntungan itu bersifat modal ataupun bersifat hasil, dan juga berdasarkan kepada petunjuk perdagangan ataupun badges of trades. Seorang pelombong juga boleh diupah untuk melombong token pembayaran bagi pihak orang lain. Pelombong akan menerima bayaran untuk perkhidmatan tersebut. So, yuran yang diterima oleh pelombong untuk menyediakan perkhidmatan itu boleh dikenakan cukai. Bagi yang menerima dan membayar untuk transaksi perniagaan dalam mata wang digital. Secara umumnya, perniagaan yang menerima mata wang digital sebagai pembayaran untuk barangan atau perkhidmatan hendaklah merekodkan jualan berdasarkan nilai pasaran terbuka barangan ataupun perkhidmatan dalam ringgit Malaysia ataupun RM. So, perkara yang sama adalah terpakai untuk pembayaran perbelanjaan bagi pembelian aset oleh perniagaan. Dalam situasi di mana urus niaga dipersetujui berdasarkan bilangan mata wang digital, nilai barang yang dijual ataupun dibeli ataupun kontrak perkhidmatan adalah ditentukan berdasarkan nilai mata wang pada titik urus niaga. Mari kita lihat kepada contoh yang kedua. Encik Ryan ingin menonton satu perlawanan bola sepak di Stadium Bukit Jalil. Beliau membeli tiket bola sepak tersebut menggunakan mata wang digital. Contohnya juga sekali lagi Bitcoin. So, Event League Company Sdn Bhd sebagai penganjur dan menerima bayaran tiket dalam bentuk mata wang digital. Maka mata wang digital yang diterima untuk harga tiket, yakni dalam ringgit Malaysia, hendaklah diiktiraf sebagai jualan Event League Company Sdn Bhd. Mari kita layan cukai bagi pembayaran gaji dan upah kepada pekerja dalam mata wang digital. Apabila gaji dan upah dibayar menggunakan mata wang digital, bayaran tersebut boleh dibenarkan potongan kepada perniagaan sebagai perbelanjaan. Di pihak pekerja, gaji dan upah yang diterima perlu dilaporkan dan boleh dikenakan cukai.
Nilai dan gaji upah adalah berdasarkan kontrak pekerjaan dan nilai perkhidmatan pekerja yang dilaksanakan. Pekerja perlu melaporkan pendapatan yang diterima, manakala tanggungjawab majikan di bawah potongan cukai bulanan ataupun PCB adalah terpakai. Untuk berkenaan dengan perkara ini, mari kita lihat kepada contoh ketiga. Di sini kita lihat Encik Wong iaitu sebagai seorang pekerja menandatangani satu kontrak pekerjaan dengan Capital Blockchain Sdn Bhd, di mana ia merupakan merupakan sebuah majikan. Dalam kontrak tersebut, gaji akan dibayar dalam mata wang digital, contohnya Bitcoin, yang bersamaan dengan nilai RM10,000 sebulan. Pendapatan yang diterima oleh Encik Wong tersebut adalah tertakluk kepada potongan cukai bulanan PCB dan majikan Capital Blockchain Sdn Bhd perlulah meremitkan bayaran PCB tersebut kepada lembaga hasil dalam Indonesia. Pekerja perlu laporkan pendapatan tersebut kepada LHDN. Perbelanjaan bagi gaji kepada Encik Wong oleh majikan adalah dibenarkan sebagai potongan cukai. Bagi transaksi pelaburan mata wang digital, pelaburan seseorang dalam mata wang digital ataupun token digital dianggap sebagai aktiviti perniagaan orang itu jika aktiviti pelaburan itu berterusan, bersistematik, aktif ataupun membawa risiko kewangan dan bertujuan untuk mengaut keuntungan. Manakala pembelian yang tidak aktif, perniagaan yang membeli mata wang digital untuk tujuan pelaburan jangka panjang mungkin menikmati keuntungan modal daripada pelupusan mata wang digital ini. Walau bagaimanapun, oleh kerana tiada cukai keuntungan modal di Malaysia, maka keuntungan cukai ke atas pendapatan pelaburan bersifat modal tidak tertakluk kepada cukai pendapatan. Untuk melihat kepada contoh tersebut, kita lihat kepada contoh yang keempat, di mana sekiranya seseorang itu contohnya Puan Siti membeli satu unit mata wang digital untuk tujuan pelaburan yang bernilai sebanyak RM15,000. Selepas 3 tahun, beliau menjual semula dengan harga RM30,000. Keuntungan modal keuntungan di atas penjualan atau perusahaan tersebut merupakan salah satu mungkin contoh kepada keuntungan modal dan tidak tertakluk kepada cukai. Manakala kalau kita lihat contoh yang kedua, di mana Encik Ali membeli mata wang digital pada nilai RM10,000 untuk tujuan pelaburan. Namun secara aktifnya, beliau mula membeli dan menjual mata wang digital tersebut dan menghasilkan keuntungan. Beliau telah merekodkan transaksi tersebut secara teratur dan rekod berkaitan dengan transaksi tersebut juga telah disimpan dengan sempurna. Maka di sini seperti wujud unsur perdagangan bagi peniaga mata wang digital tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan hasil dan juga tertakluk kepada cukai. Untuk pemulihan semata-mata dan pelupusan mata wang digital, apabila seseorang membeli mata wang digital seperti Bitcoin atau Ether hanya semata-mata sebagai sebahagian pembayaran penuh ataupun bagi mana-mana pembayaran barangan dan perkhidmatan, keadaan itu adalah tidak menimbulkan cukai. Pelupusan semata-mata bagi mata wang digital yang dipegang dianggap sebagai pelaburan dan sebagai pelaburan yang kita panggil yang sebagai realisasi pelaburan, oleh itu pendapatan yang diterima tidak dikenakan cukai. Mari kita lihat kepada contoh yang kelima, iaitu Encik Adam ingin menghadiri persembahan di Istana Budaya. Encik Adam di mana penganjur menawarkan diskaun sebanyak 20% daripada harga tiket jika pembayaran dibuat menggunakan mata wang digital. Maka Encik Adam membeli mata wang digital A bersamaan dengan harga tiket diskaun, contohnya RM250 dan membayarnya kepada penganjur. Maka dalam contoh ini, ianya merupakan pembelian dan pelupusan semata-mata. Walau bagaimanapun, sebarang pelupusan token pembayaran mungkin masih tertakluk kepada cukai jika pihak LHDN mendapati bahawa niat pembelian adalah berkaitan dengan perdagangan atau sebarang tujuan menghasilkan pendapatan lain. Bagi layanan cukai ke atas menerima mata wang digital hasil daripada agihan atau pecahan percuma. Seseorang boleh menerima mata wang digital secara percuma sebagai alat promosi atau pemasaran atau pecahan mata wang digital sedia ada seperti airdrop dan juga hard fork. Token ini sebenarnya bukan pendapatan kepada penerima, oleh itu cukai tidak dikenakan pada masa penerimaan. Walau bagaimanapun, perkara di atas mungkin tertakluk kepada cukai pendapatan jika token diberikan sebagai pertukaran barang ataupun perkhidmatan tertentu.
maka keuntungan daripada perusahaan token ini pada masa depan akan dikenakan cukai jika keuntungan itu bersifat hasil. Bagi pertukaran mata wang digital, keboleh cukaian ke atas keuntungan atau kerugian daripada penukaran sesuatu mata wang digital kepada mata wang digital yang lain akan bergantung kepada sama ada mata wang digital ialah bersifat modal ataupun aset hasil. Dan seterusnya sama ada keuntungan atau kerugian yang timbul daripada penukaran itu adalah bersifat modal ataupun hasil. Selesai sudah kita melihat layanan cukai ke atas transaksi khusus yang melibatkan mata wang digital, ingin saya jelaskan di sini bahawa contoh-contoh yang diberikan dalam taklimat seperti tadi hanyalah untuk tujuan pemahaman. Namun dalam situasi yang sebenar, setiap fakta dan kes perlu disemak dan diteliti oleh pihak LHDN dalam memberikan pandangan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan cara perekodan mata wang digital. Untuk tujuan percukaian, kos pemerolehan mata wang digital mestilah ditentukan dalam ringgit Malaysia, RM. Oleh kerana mata wang digital dianggap sebagai aset tidak ketara. So untuk tujuan percukaian, mana-mana mata wang dalam milikan syarikat juga perlu dinilai dalam ringgit Malaysia juga. Maka kos pemerolehan mata wang digital ditentukan berdasarkan prinsip masuk dahulu, keluar dahulu ataupun first in, first out, FIFO. Melainkan pembayar cukai dapat membuktikan sebaliknya. Namun jika kos pemerolehan aset semasa tidak dapat ditentukan, mata wang digital akan dinilai menggunakan nilai saksama, iaitu pada kadar yang berkuat kuasa pada hari transaksi berdasarkan pertukaran mata wang digital yang boleh diterima dan juga boleh disahkan. Untuk contoh perekodan mata wang digital menggunakan prinsip FIFO, mari kita lihat contoh yang akan diberikan. So dalam contoh ini, syarikat menjalankan perniagaan menjual dan membeli mata wang digital. Pada 1 hari bulan 9 tahun 2020, syarikat telah membeli mata wang digital sebanyak 500 unit pada kadar 10,000 unit yang berjumlah 5 juta ringgit. Seterusnya pada 1 bulan 10 tahun 2020 juga 300 unit telah dibeli pada kadar 15,000 ringgit seunit dan menjadikan jumlahnya sebanyak 4.5 juta ringgit. Dan pada bulan berikutnya, syarikat menambah lagi belian sebanyak 700 unit mata wang digital pada kadar yang lebih rendah, iaitu pada kadar 5,000 unit, 5,000 ringgit seunit dan menjadikan jumlah belian pada ketika itu berjumlah 3.5 juta. Maka jumlah pegangan mata wang digital dalam tukaran nilai ringgit adalah sebanyak 13 juta dan jumlah unit mata wang digital yang dipegang oleh syarikat kini berjumlah 1,500 unit. Seterusnya pada tahun 2021, syarikat telah menjual sebanyak 600 unit dengan harga semasa berjumlah RM20,000 seunit dan menjadikan jumlah jualan sebanyak 12 juta ringgit. So, maka berdasarkan konsep FIFO dengan anggapan tiada bukti-bukti lain, 600 unit yang dijual adalah merupakan pemerolehan daripada 500 unit yang pertama belian pada 1 bulan 9 tahun 2020 dan juga 100 unit dan terdapat dalam belian kedua iaitu pada 1 bulan 10 tahun 2020. Maka untung sebanyak 5.5 juta hasil daripada penjualan mata wang tersebut boleh dikenakan cukai. Jika mata wang digital rekod tanpa nilai yang diterbitkan, di sini jika mata wang digital diterima sebagai pertukaran untuk harta atau perkhidmatan dan mata wang digital tersebut tidak didagangkan pada mana-mana pertukaran mata wang digital dan tidak mempunyai nilai diterbitkan, maka nilai saksama mata wang digital yang diterima adalah sama dengan nilai saksama harta ataupun perkhidmatan yang ditukar dengan mata wang digital apabila transaksi itu berlaku. Sekali lagi saya ingin maklumkan di sini nilai saksama iaitu pada kadar yang berkuat kuasa pada hari transaksi dan juga berdasarkan pertukaran mata wang digital yang boleh diterima dan juga boleh disahkan. Baiklah, dalam bahagian ini berkenaan dengan penyimpanan rekod, Seksyen 82 Akta Cukai Pendapatan 1967 adalah terpakai di mana kewajipan untuk menyimpan rekod-rekod dan memberi resit-resit yang berkaitan
Dalam seksyen tersebut, tiap-tiap orang yang menjalankan perniagaan hendaklah menyimpan rekod yang mencukupi bagi membolehkan pendapatan atau kerugian perniagaan atau kelebihan atau kekurangan pendapatan ditentukan dengan mudah. Maka sebarang tersebut ialah rekod yang perlu disimpan berkaitan dengan mata wang digital. Iaitu yang pertama ialah jenis transaksi termasuk kertas putih, nilai mata wang dalam talian, tarikh transaksi, nama pihak lain dan juga maklumat pihak lain, resit, invoice, perbelanjaan perniagaan, yang penting juga penyata bank, rekod-rekod lain seperti rekod ejen, rekod e-wallet, wallet keys dan juga software atau perisian, rekod-rekod pertukaran dan juga resit pembelian dan juga pemindahan mata wang digital. Baiklah, pada bahagian ini kita akan membincangkan berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan transaksi mata wang digital yang telah diterima oleh Jabatan Dasar Percukaian semenjak pengeluaran garis panduan yang telah diterbitkan. Mari kita lihat antara isu-isu yang dibangkitkan. Tuan-tuan dan puan-puan, antara isu yang kami terima daripada transaksi mata wang digital ialah dari segi iaitu penentuan kekerapan, frekuensi dan kelakuan yang dianggap sebagai menjalankan perniagaan. So di sini penentuan kepada kekerapan, frekuensi, kelakuan yang dianggap sebagai menjalankan perniagaan adalah bergantung kepada fakta dan kes serta petunjuk perdagangan seperti dalam garis panduan. Yang kedua ialah adakah pendapatan di platform pertukaran mata wang digital DAX yang tiada kelulusan AC juga dikenakan cukai. Untuk yang ini pada peringkat kalau kita lihat, maafkan saya, untuk yang ini mana-mana keuntungan yang diperolehi daripada perniagaan ataupun keuntungan yang menjalankan perdagangan ataupun pencarian ataupun profession adalah merupakan pendapatan yang layak dikenakan cukai, termasuk sebarang bentuk perniagaan yang tidak berdaftar dengan mana-mana pihak yang berkuasa. Untuk isu yang ketiga, adakah jual beli non-fungible token ataupun NFT tertakluk pada cukai? Untuk penerangan bagi isu ini, NFT adalah satu aset dalam bentuk digital yang unik dan tidak boleh digantikan dengan yang lain. Oleh yang demikian, NFT adalah item one of a kind. NFT biasanya dipindahkan antara penjual dan pembeli menggunakan teknologi blockchain dan NFT juga dipasarkan dan diedarkan secara maya. Maka pada peringkat ini, kita lihat NFT seperti kelihatan satu bentuk transaksi jual beli yang mempunyai petunjuk perdagangan. Justru pendapatan yang diterima daripada penjualan NFT ini boleh dikenakan cukai. Bagi isu yang keempat, adakah pembayaran yuran, fee, perkhidmatan kepada DIX di luar negara tertakluk pada cukai perdagangan? Untuk isu berkenaan perkara ini, yuran ataupun fee perkhidmatan yang dikenakan kepada pelanggan ataupun pengguna mata wang digital biasanya dikelaskan sebagai sebahagian daripada jas urusan IT. Dan yuran ataupun fee perkhidmatan mungkin tertakluk pada royalti jika wujud hak untuk menggunakan aplikasi ataupun pertukaran. Sekiranya ia merupakan ataupun sekiranya tertakluk pada royalti, maka ianya juga tertakluk kepada cukai perdagangan di bawah Seksyen 109 Akta Cukai Perdagangan, Akta Cukai Pendapatan 1967. Namun, setiap fakta dan kes perlu disemak dengan teliti bagi menentukan status kebolehcukaian. Dan isu yang kelima yang kami terima adalah adakah memegang aset kripto semata-mata holding for investment dalam cold wallet akan dikenakan cukai? Adakah rebalancing sebulan sekali dianggap sebagai holding atau trading? Bagi isu ataupun pertanyaan perkara ini, pembenggangan aset kripto semata-mata hanya untuk tujuan pelaburan jangka panjang berkemungkinan besar tidak tertakluk kepada cukai pendapatan. Manakala aktiviti rebalancing adalah satu tindakan untuk meminda pelaburan mengikut pilihan bagi memastikan kos pelaburan tersebut berada pada portfolio pelaburan yang betul untuk mencapai matlamat kewangan daripada pelaburan tersebut. Maka sebarang aktiviti rebalancing sebenarnya perlulah disemak berdasarkan fakta dan kes sebenar bagi menentukan status kebolehcukaian.
Sekian pembincangan saya pada kali ini berkenaan dengan layanan cukai ke atas transaksi mata wang digital. Dengan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan, warga komuniti ataupun sesiapa saja di atas perhatian kepada pembincangan saya sebentar tadi. Saya harap ianya dapat memberi sedikit sebanyak kefahaman dan memperjelaskan tentang garis panduan yang telah pihak Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia telah keluarkan. Kini saya serahkan semula kepada Encik Ros untuk sesi seterusnya. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Ahmad Faiz. Mari kita memberikan tepukan secara maya on Zoom ya. Okey, banyak-banyak orang pun cakap terima kasih kerana memang berfaedah kepada komuniti kita semua. Okey, Encik Faiz boleh keluarkan skrin anda sekejap. Saya akan share skrin saya saya punya skrin untuk soalan dan jawapan. So, kepada audiens kita pada hari ini, soalan dan jawapan ini adalah soalan-soalan yang kita telah collect daripada beberapa hari, about 19 to 20 questions, dan pihak LHDN sudah menjawab. So Ahmad Faiz boleh mungkin memberikan penjelasan sedikitlah kerana ini adalah antara soalan-soalan yang popular kepada soalan lain yang sekarang ditanya dalam Q&A. Datuk sekarang sangat pantas dia reply sebanyak mungkin, tapi kita ada 15 minit macam tu, so kita akan jawablah sebanyak kita mungkin. Jika soalan anda tidak dijawab pada sesi ini, jangan risau, saya akan kumpulkan semua soalan dan kita akan prepare satu PDF dan kita akan upload kepada website Luno supaya semua orang komuniti Luno boleh belajar dengan lebih tentang kripto dan cukai. Sebelum itu ada satu penafian. Ahmad Faiz boleh mungkin memberikan penjelasan sedikit tentang penafian ini. Saya tahu ada banyak orang yang tanya soalan dan mereka mungkin ingat, soalan ini memang semua senario boleh. Bukan macam tu kan Encik Faiz? Okey, terima kasih Encik Ros. Actually ialah soalan-soalan kami terima ini sebenarnya ialah soalan-soalan daripada player-player ataupun pemain-pemain industri, dan kami sangat berterima kasih kepada soalan-soalan yang terima dan sedikit sebanyak yang dapat membantu kami juga dalam memperjelaskan lagi tentang garis panduan berkenaan dengan tarikh transaksi mata wang digital tersebut. So berkenaan dengan penafian, so di sini saya ingin jelaskan, harap maklum bahawa pandangan yang diberikan bagi soalan-soalan yang telah diutarakan adalah berdasarkan fakta yang telah dikemukakan. Sekiranya fakta sebenar adalah berbeza daripada maklumat yang telah dikemukakan, maka pendirian ataupun pandangan yang diberikan adalah tidak terpakai. Dan di sini juga adalah diingatkan bahawa penggunaan adalah tidak dibenarkan menggunakan maklumat-maklumat ini untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan perkhidmatan serta menyebarkan maklumat tanpa kebenaran LHDN terlebih dahulu. Ya, betul. So kepada semua peserta kita belajar sebagai informasi ya. Informasi, kalau ada soalan-soalan yang lebih spesifik boleh tanya nanti. Yang pertama, berapakah peratus potongan cukai kepada seseorang? Contoh jika dia keluarkan 10,000 daripada akaun Luno dan masukkan ke dalam akaun bank. So mereka ada banyak orang yang suka tanya, berapa peratus sebelum saya kena bayar cukai? So mungkin Encik Faiz boleh jelaskan sedikit tentang peratus-peratus ni. Okey, terima kasih sekali lagi Encik Ros. Dia sebenarnya begini, peratusan tu sebenarnya dia tidaklah kata ada satu peratusan yang fix ataupun kepada keadaan yang tetap. Namun sekiranya melihat kepada contoh tersebut, sekiranya amount 10,000 tersebut merupakan sesuatu pendapatan hasil, amount tersebut adalah tertakluk kepada cukai pendapatan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Di mana kadar peratusan potongan cukai adalah bergantung kepada pendapatan bercukai seseorang, di mana setiap orang akan menerima pendapatan. Contohnya, so pendapatan kasar tu akan dikira secara tahunan setelah ditolak dengan pelepasan asas individu dan juga rebate cukai yang layak, dan kadar tersebut bolehlah tuan-tuan dan puan-puan mengikut kepada peranggan satu ataupun kita panggil bahagian satu jadual 1 Akta Cukai Pendapatan 1967, di mana di sini jadual ni sebut juga kita paparkan di website kita. So tuan-tuan dan puan-puan boleh juga menyemak sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dah tahu peratusan dah tahu pendapatan bercukai tuan-tuan berapa, maka ianya akan ada kita panggil rate dia lah di situ. Okey. Ya, Dan betul. sekiranya amount tersebut merupakan pendapatan modal, maka tiada cukai akan dikenakan.
Ya, betul. So I think kepada orang yang keliru sedikit, pendapatan cukai ni pendapatan ni daripada kripto atau tempat-tempat lain kena kumpulkan secara satu. Dan lepas tu submit dan kamu akan tengok apakah potongan cukai yang berkenaan. Betul. Ya, Encik Faiz. Halo. Tadi Ya, dah betul. Betul lah. Terima Betul. kasih ya. Kerana I think ada orang dalam komuniti yang mungkin keliru sedikit, mereka ingat cukai untuk kripto adalah separate, adalah berbeza daripada cukai lain. Actually bukan berbeza, kita kira satu sama lain, all together, right? All together as one. Okey, mari kita tengok soalan yang seterusnya. Jika melabur di Luno dikenakan cukai juga. So ini kerana saya daripada pihak Luno, kita sudah berbincang dengan pihak LHDN. Memang kena dikenakan cukai jika anda bersifat perdagangan. So itulah yang faktor yang boleh determine kena bayar cukai atau tidak. Kalau dia sifat modal, tak ada cukai. Kalau sifat perdagangan, sifat active trading macam itu, memang kena bayar cukai. Tak kisah Luno ke platform-platform lain. Betul lah Encik Faiz, saya cakap betul. Betul. Mungkin saya boleh kerja kat LHDN juga. Alright, soalan ketiga. Macam mana kaedah pembayaran cukai untuk cryptocurrency? Adakah menggunakan borang apa? Dan juga tadi dalam komen ada orang tanya, boleh mereka bayar cukai dalam kripto sendiri kepada LHDN? Mungkin Encik Faiz boleh jelaskan sikit. Okey, memang betul pembayaran cukai pendapatan sebenarnya boleh dilakukan melalui kaedah sedia ada seperti secara tunai, kad kredit ataupun barang atas talian ataupun online dan juga transfer lah pindahan wang dengan menggunakan ringgit Malaysia ya. Tapi kami faham di mana telah wujud pertanyaan seperti Encik Ros katakan tadi, adakah boleh membayar cukai selain daripada kaedah-kaedah yang telah kami sediakan, seperti kata nak bayar cukai dalam bentuk mata wang digital, nak bayar cukai dalam bentuk Bitcoin ataupun apa-apa mata wang lain. Untuk makluman semua ataupun untuk makluman tuan-tuan, sehingga hari ini kami masih lagi tidak menyediakan kaedah bayaran melalui mata wang digital. So itu yang kami boleh maklumkan di sinilah. Okey, terima kasih Encik Faiz. Ms. Rose, I Yeah, need Dato'. to add back. I Sure, need to sure. add something. Sure. Okay, this one regarding payment, mata wang digital is still not a legal tender in Malaysia. Betul. So that is a reason why you cannot pay tax using mata wang digital. So it's a policy punya decision. So once the policy is there, then I think there must be a change in future. But for the time being, apa yang Cik Faiz cakap itulah. Okay, maybe one day in the future. Okay. Alright, kita seterusnya. Soalan nombor 4, adakah ada had minima keuntungan dalam pelaburan dan perdagangan kripto yang dikategori layak dikenakan cukai oleh LHDN? So dia tanya tentang had minima. Saya tahu banyak orang nak tahu apakah had dan dia akan trading di bawah had itu. So Encik Faiz boleh jelaskan sedikit tentang had ini. Okey, berkenaan dengan had minimum bagi keuntungan dalam pelaburan perdagangan kripto atau pematuran digital, sebenarnya tiada had minimum bagi keuntungan dalam pelaburan ataupun perdagangan pematuran digital yang layak dikenakan cukai, dan penentuan kadar cukai pendapatan seperti yang saya telah jelaskan pada tadi di atas keuntungan pematuran digital adalah berdasarkan kategori pembayar cukai, di mana di Malaysia ni biasanya kategori pembayar cukai ada terdiri pada adakah mereka merupakan syarikat, adakah orang itu merupakan sebuah perkongsian ataupun ianya melibatkan liability perkongsian terhad ataupun sebagai individu. So kita akan lihat dari situ kadar cukai kerana dia punya kadar cukai itu berbeza-beza. Mungkin syarikat persentage dia berbeza mengikut kadar yang kita telah tetapkan. Begitu juga individu macam seperti mana saya kata tadi lah. Tapi macam saya kata tadi, kadar-kadar cukai bagi kategori pembayar cukai ini juga boleh kita dapati atau boleh kita lihat di portal rasmi lembaga hasil dalam Malaysia juga. Yeah, betul. So guys, this is following your own income tax bracket. Yeah, for syarikat, companies is different. For individu is different. For partnership is different. So please make sure you check your category for income tax. Okay, seterusnya. Are investments from crypto considered capital gain? What about the capital loss that contribute to tax reduction? So ini tentang capital losses juga, bukan saja capital gain. Apakah yang Ahmad Faiz boleh sharing sikit tentang ni? So of course seperti mana yang saya maklumkan dalam pembentangan saya tadi, di mana
di sini sebenarnya di Malaysia pada ketika ini tiada cukai ke atas keuntungan modal dikenakan, or no tax on capital gain. So of course kita kata no such gain are not taxable. So any capital loss in relation to that investment will not be allowed as a deduction. However, the taxability on the profit from the investment would depend on the fact and the case basis. Okay? Ya, betul. Ya, so kalau mereka menggunakan kripto untuk bisnes, itu kita boleh merendahkan teks kita ya kalau ada losses, betul? Yes, itu sekiranya pendapatan ataupun income yang kita terima itu ialah pendapatan hasil, dan kita boleh tolak apa-apa perbelanjaan ataupun losses yang kita perlu tanggunglah dalam perniagaan tersebut. Sekiranya modal is not be allowed as a deduction. All right, very good, very clear. So for those of you who are listening, I know many of you are asking questions. If you are a full-time trader, for example, then you need to know what your expenses are and also your capital loss as a trader, as a business, as capital, as revenue, right? Then you can reduce those losses from your income tax, only if you are earning it as revenue. Okay, next question. Capital gains are not taxable. What is the max amount that is not taxable? This one we covered earlier. There is no maximum amount for non-taxable. Capital gain, as long as it's capital gain, as much as the gain is, it is not taxable, right? As only for capital gain. Next question. I buy XXX coins from a platform which is not recognized by Bank Negara or Security Commission, LHDN. My profit after selling XXX is, let's say, 1 million USDT. Wow, banyaknya. Do I need to pay tax for the 1 million USDT? Okay, so Ahmad Faiz boleh jelaskan sedikit apakah akan berlaku jika orang Malaysia, mereka menggunakan platform yang di luar kawalan selia Security Commission atau Bank Negara atau LHDN. Mereka kena bayar tax atau tidak? Okay, so boleh rujuk kepada soalan ini. So kita lihat any gains or profit derived from carrying out business, trade, or vocation or profession are liable to tax, including any form of business that is not registered and recognized with any authority. Macam saya terangkan juga dalam slide pembentangan saya, jika Mr. Ros ataupun tuan-tuan puan lihat, maknanya apa-apa platform walaupun tidak berdaftar, tak termasuk dari segi 4 platform berdaftar, juga sepatutnya perlu melaporkan pendapatan tersebut. So sekiranya gain dalam contoh ataupun soalan ini, sekiranya gain or profit from active trading yang bernilai profit 1 juta USDT was a revenue nature, so it's be taxable. Okay, so regarding pendapatan yang diterima, sekiranya dia sendiri macam berkenaan dengan penerimaan daripada luar negara dan sebagainya, sekiranya pendapatan tersebut derived from outside Malaysia, for example. So kita akan lihat balik kepada section 3 yang saya dah katakan tadi. Mana-mana pendapatan yang terakru di Malaysia ataupun derived from Malaysia only will be taxable in Malaysia. So other than that, pada ketika ini masih tidak dikenakan cukai. Okay? Yeah, very good. Thank you for explaining that. And tak kisah platform yang mana kan, tak kisah platform international or not, kalau kamu seorang Malaysian di Malaysia menggunakan platform lain, walaupun tidak dikawal selia daripada Securities Commission, kamu membuat trading, kamu kena bayar tax. Yes, must be derived and accrued in Malaysia. Derived and accrued in Malaysia. Kita akan lihat daripada sudut situ. So kalau nak belajar lebih, you boleh Google derived and accrued in Malaysia daripada apa tu section 3. Section 3 Section 3 dalam Akta Cukai ya, untuk faham dengan lebih dalam. Second one, do we need to register as a business in SSM to declare tax for crypto? If yes, under what category or business code? So hari ini kita ada 2 ceramah daripada LHDN, mereka bukan daripada SSM, tapi jawapan yang dibekalkan di sini is please refer to the SSM official website for more details on business registration. Ya, we are not dealing with SSM today, we are dealing with the LHDN. Tetapi kalau peserta kamu nak lagi satu sesi dengan SSM dan kripto, bagi tahu Abang Ros, okey? Saya mungkin boleh menjemput seseorang daripada SSM untuk membekalkan satu seminar lagi. Alright. Next question. Revenue tax is when you buy and sell, do trading in the short term. What is the cap for revenue tax and amount per individual? Okay, so again, I think this question quite a lot of people are asking, right? You need to count your own taxable income for individual following paragraph 1, schedule 1, ITA 1967. Yeah, so tax bracket dalam Malaysia, lain untuk individu, lain untuk syarikat, lain untuk partnership. You kena check tax bracket anda sendiri. Dia bukan, tidak ada perbezaan antara cukai untuk kripto dan cukai untuk benda-benda lain. You kena combine together dalam satu borang. That is how you calculate it. Okay, does Luno keep a record whereby it would be easier for Luno team generate the customers' revenue taxes, if any, if incurred by individual? Okay, so Luno
allows all customers to download. Kamu boleh memuat turun seluruh trading history anda untuk mana-mana kripto dalam Luno di www.luno.com, right? So on the Luno website, you can download all. How do you do it? You go to wallet, dompet anda. For example, let's say BTC wallet, Bitcoin. Go to the bottom, kat bawah itu, dan klik download statement, muat turun statement. Then you can select which day you want. You want for 1 year, you want for 6 months, you want for 3 months. But you need to calculate and declare the taxes on your own to LHDN. Ya, Luno bukan authority cukai di Malaysia. We are not a tax authority in Malaysia. So ini adalah tanggungjawab seseorang. Tanggungjawab seseorang sendiri. Right? Luno does not provide the service. We do allow you to download the statement and calculate accordingly. All right. Next question. How do I keep track of how much revenue and taxes I should pay, and where do I derive this figure? Okay, mungkin Ahmad Faiz boleh jelaskan sedikit tentang tracking untuk assessment ni untuk companies dan juga untuk individu. Okay, yes, regarding this question, of course, bila melibatkan untuk melaporkan, so it's fall under kita punya sistem pencukaian di mana self-assessment system, which is di mana kita akan kira sendiri cukai kita lah, termasuklah company ataupun individu. So actually self-assessment system has started for companies since year of assessment 2001, while other than companies from year assessment of the assessment 2004. So di mana self-assessment means that the taxpayer are required by law to determine taxable income, including income from digital currency transaction. So by calculating the taxable income before submitting the respective written form as provided under section 77 and 77A of the ITA 1967. So in order to keep track on the revenue, it's advisable for all the transaction have been properly documented and recorded, as this was also required under section 82 of ITA 1967, as I mentioned earlier during my presentation, which is penyimpanan record. That's why this is a very important part, which is for as a taxpayer, you should know which section and which year that you should declare everything, including if you get involved in the digital currency transactions. Very true. So ini adalah tanggungjawab anda sendiri untuk merekodkan dan membawa semua dokumen-dokumen yang perlu untuk cukai. Okay, few more questions. Let's go question number 12. Is there a tax on NFT sale profit? So banyak orang tadi Encik Faiz tanya tentang NFT. Ada kripto kita dah tanya. Now sekarang kita nak tanya dan faham sikit tentang NFT. Banyak-banyak gambar yang orang suka beli dan jual. For example, I converted my crypto into NFTs and the NFTs outperform my crypto. Wow, very lucky. And thus I'm making profit on the NFT but not on the crypto. How will the tax be calculated? So Encik Faiz boleh jelaskan tentang NFT. Perlukah kita membayar cukai? Okay, for NFT ataupun non-fungible token, actually as we know that this is a unique digital identifier that cannot be copied, substitute or subdivided, which is recorded in a blockchain. So of course it can be transferred and market at any price. So any gain or profit from sales of the NFT can be taxable. But please take note that the based on this question, please take note that the appreciation of the NFT compared to the crypto is not taxable until it was realized. Meaning to say, until it be maybe disposed, then we'll see whether there is a gain or loss from that. Of course, we hope that we can get gain. So why we want to set without any gain, right? So if there is, maybe NFT can be taxable. So we have to look also case by case basis. Dan juga Ahmad Faiz, saya nak clarify sedikit. Perkataan realize ini adalah maksud dia apabila saya jual dan cash out dalam ringgit. Is that the meaning of realize? Let's say I sell the NFT, I cash out to ringgit. Because when you sell NFT, dia sekarang dalam kripto, belum tukar kepada ringgit lagi. So which one is realize? So realize meaning to say, it can be something like already happened. So it's been realized and already being sold, something like that. So okay, so something like that. Okay lah. So setelah transaksi jual sudah berlangsung, that is considered realize. Alright. Next question, question number 13. Bagaimana mengisytiharkan cukai bagi kripto yang dibeli atau hold daripada exchange lain
dan dihantar ke luar Malaysia untuk cash out ke local bank. Apakah kriteria atau dokumen yang perlu kita sediakan, right? So I think this one Encik Faiz has already explained and you can read the answer here. Pendapatan mana-mana orang yang terakru di dalam atau diperolehi di Malaysia atau diterima di Malaysia dan di luar Malaysia adalah dikenakan cukai. Jika anda ingin mempelajari dengan lebih mendalam, you kena tengok section 3 dalam Akta Cukai tu faham lebih tentang kriteria-kriteria ini. Because I tahu banyak orang ada exchange di luar Malaysia. So kalau saya simpan di luar Malaysia dan bawa balik kepada Malaysia, is it dikenakan cukai ke tidak? It depends, as I said, where is the income derived and accrued. So we will look into that area. So we can determine whether it be taxable in Malaysia or maybe it be taxable in that other respective country. So you have to look into the section 3 and case by case basis as well. Correct. So yang paling penting saya nak mengingatkan semua orang, case by case basis. Ada beberapa case spesifik yang mungkin kita tak boleh menjawab pada masa ni. Jangan risau, itu case spesifik anda kena pergi ke ejen LHDN yang berkenaan. Mereka boleh menjelaskan dengan lebih. Alright, few more questions. Okay, ini tentang rekod-rekod lah. So ini adalah contoh dokumen rekod belian wang digital, kos bayaran, rekod pindahan ke luno, nilai pindahan, rekod jualan serta pembuktian kemasukan wang akaun bank, dokumen dan rekod lain. So I think the moral of the story, Encik Faiz, semua apa-apa rekod yang you ada, you kena simpan. Yes. Alright. Ada, is there beberapa tahun you kena simpan? Is there a number of years you kena simpan rekod untuk LHDN? So of course ada, yang itu kita kena lihat, dia it's a 7 years. If I'm mistaken, is it Datuk, right? It's a 7 years, right? The record. Kita check dengan you have to keep it in to 7 years. Datuk Syafizan, mungkin mic you kena unmute sikit. Okay, tak apa. We can come back to Datuk later, but most likely it is indeed 7 years. Kalau tak silap saya pun, saya dengar pernah 7 years kan. Alright, next question. If a person trades in stable coin, for example, selling Bitcoin ETH to USD, USDC, and keeps it that day without taking profit into ringgit, is that taxable? Okay, so Ahmad Faiz, ada banyak orang trader, mereka trading dalam kripto, tapi mereka tidak mengambil profit keluar dalam ringgit Malaysia. Kena bayar cukai ke tidak? Yes, that's why macam saya katakan tadi, Encik Ros dan tuan-tuan dan puan. So stable coins also in this question also cryptocurrency where the price is designed to be pegged to the reference asset. So the reference asset maybe can be fiat money and can be exchanged and trade as a commodities or a cryptocurrency. So again, if the profit or the appreciation in value is revenue in nature, so once it is realized, it will be taxable. As I explained earlier. Alright, thank you for clarifying. So tak kisah you cash out ke ringgit ke tidak, walaupun itu gunakan stablecoin adalah price yang fix kepada aset macam fiat money. USDT, USDC ini maksudnya satu US dollar, right? 1 to 1, right? So you still have to declare as taxable because it is a profit in revenue nature, especially if you're trading. Yeah. So make sure you please pay attention, guys. This is very important, especially for those of you who are trading crypto. Okay, few more questions and then we will end today's session. If I stake my USDC atau USDT for a long period, more than 1 year, and I get paid in USDC, USDT, will I be taxed if I convert my stake profit into ringgit? Okay, so Ahmad Faiz, ini adalah satu soalan yang begitu hangat. Banyak orang tanya saya tadi, staking. Kalau orang buat staking kripto mereka, kena bayar cukai atas profit itu, ya atau tidak? Boleh jelaskan sedikit? Okay, for this question, staking is locking up a portion of your crypto for a period of a time as ways of contributing to a blockchain network. So in return, staker can earn rewards. That's one thing. Typically in the form of additional coins or token. Again, the taxability for staking activity will depend on the fact, cases, and wages of traders. So it will be taxable if there is a profit-seeking activity. Therefore, the profit need to be converted again to Malaysian ringgit for declaration purposes. So anything is depend on the fact and case and wages of trader, and the important is there is a profit-seeking activity again. Ya, betul. So kepada semua orang yang dengar tadi, tengoklah niat hati you, niat hati you untuk membuat profit ke tidak. So you have to see if there is a profit seeking motive, ada niat untuk memprofit.
right, then you are going to have to declare as taxable income, right? But if it is, for example, Ahmad Faiz cakap kalau you mendapat airdrop macam itu, you know, and then you can you also get a fork token perhaps in some cases, those are not automatically considered revenue, right? You have to look at the badges of trade yang paling penting. Ada 8 factor badges of trade yang you kena tengok dengan teliti. Adakah transaksi anda, right, the disposal of your asset, does it fall under badges of trade, right? So that's something again is case by case basis. Mungkin kita tak boleh jawab dalam spesifik pada hari ini, tapi case by case basis you have to talk to sometimes the agents at LHDN who will be able to advise you more. Okay, last 3 questions. How long is the duration to differentiate between assets that's considered trading and investment? Because trading is tax while investment is not tax, right? So again, I think Ahmad Faiz has shared a lot about this, is about the badges of trading. Betul kah saya cakap tidak ada tempoh masa yang spesifik? Saya tak boleh cakap macam 1 tahun, 3 bulan macam tu kan? Ya. Yes. I think that is also correct, Mr. Rose. Whether the indication of active trading is very or is very much depending on the fact and the circumstances of the said transaction. So any sequence, frequency, duration of the transaction of the digital currency must be considered based on the badges of trade in the guideline to determine its taxability. So meaning to say, we cannot say you kata only 6 months is considered as active. It can be over than 6 months. So it depends. So we will look into case by case basis. So we will look into the overall picture. So then we will know. So macam Mr. kata, if you do have any queries whatsoever, you can come to us and we can check based on your real cases. So we can assist you whether how you want to treat your tax in Malaysia, for example. Very good. Thank you very much. Last 3 questions. Does this tax regulation include NFTs? I think we mentioned earlier, yes, it includes NFTs if you are involved in business or digital currencies, whether it's crypto or NFT, dua-dua boleh dikenakan cukai, especially if you are doing it as a revenue, secara berhasil. But if it's just capital gain, secara modal, then it's okay. No need to pay tax, right? Because in Malaysia, tak ada capital gain tax. Okay, soalan 18, kalau saya beli BTC mula-mula untung, selepas itu rugi, how do I declare the tax? Mula-mula dia untung, dan selepas itu rugi. So macam mana Ahmad Faiz untuk jawab soalan ni? Okay, so of course in this question, for example, a person who trade digital currency actively may be viewed as a generating revenue from the activity. Thus, gain from this digital currency trading is taxable under Section 4A. So 4A meaning to say is a business income. So if business income, you have to declare where you have a business of trading digital currency. So when you, for example, the 1 year, for example, once you want to declare for that particular year, maybe you untung. For example, 2022, you untung. So of course you declare based on the keuntungan from the transaction of the digital currency. So let's say for next year, you rugi, right? So actually, if you loss and then any loss incurred from digital currency trading activity would be a tax deductible as long as expenses or loss claim satisfy the requirement under Section 33 and Section 39 of ITA. And also, you also can, from the loss that you gain from the 2023, for example, you can carry forward to the next year. So when then another year, for example, 2024, you untung balik, then maybe from that particular loss also you can set off with it. So the important is please declare your income gain from the any digital currency transaction if the income is profit oriented or if the income is pendapatan hasil, what I mean revenue in nature. Revenue in nature, yeah. Very good explanation. Thank you for sharing. And capital losses juga boleh carry forward. That's something new for me to learn today. That's very good. Okay, last question today. Last question. Capital gain perlu declare ke LHDN atau tidak perlu? Tidak mengenakan cukai atas keuntungan modal. So I think this is quite clear. Capital gain tidak perlu declare kepada LHDN. Betul lah, Encik Faiz? Yes. But yeah, that is correct, which is capital. But according to Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah, there is a gain that if you have something like disposal
for example, you dispose a house, seperti rumah kan, building commercial, right, ladang, tanah kosong, or you have a share from the, because saham dalam syarikat harta tanah, then that one is not taxed under the Income Tax Act 1967, but maybe you will be taxed under Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. So there is another provision that provide in this case, for example, gain from any disposal of this example, then you'll be taxed under this section. So you have to look whether which category that capital gain that you earn, for example. Okay, good reminder. So kepada kalian semua, pelupusan harta tanah, rumah, bangunan komersial, ladang dan seterusnya yang disenaraikan sini bukan dikatakan capital gain. We are just focusing on crypto sebagai keuntungan modal, tidak perlu mengisytiharkan cukai. Alright? Yeah, what I mean, sorry again, Mr. Rod. Sorry, yes. It doesn't mean that is also a capital gain. It's also but capital it's gain. not taxed under. For example, you earn some capital gain from crypto, from business, right? So that is capital gain, but not be taxable under ACP 1967. But if you get a capital gain from this perusahaan harta tanah, you have capital gain from the bangunan komersial, ladang, tanah kosong, or perusahaan saham dalam syarikat, then you'll be taxable under a different under another act. So I want to clarify that matters. I don't want to make others confused. It's not a capital gain. So there is categories there. It is a capital gain but different tax act. Yes, Akta tanah yang lain. Tapi untuk kripto memang tak perlulah untuk sekarang. Yes. For now we don't have to pay capital gain tax on crypto. The last question here was, sesetengah platform hanya membenarkan kami akses rekod jual beli dalam tempoh 3 bulan lalu. Mungkin ada perbezaan antara nilai sebenar jual beli dan nilai yang kita rekod sendiri sebab ada yuran jual beli. Perbezaan ini menjadi lebih ketara apabila banyak urusan jual beli atau jika harga kripto melonjak 100x. Jadi apabila membuat pengiraan cukai, berapa banyak perbezaan antara nilai sebenar dan juga nilai yang kami rekodkan sendiri yang dibenarkan oleh LHDN. Wow, soalan yang begitu rumit. Ahmad Faiz, can you help us answer this? Yes, Mr. Ros, thank you. Yeah, I'm not sure, Luno, how long that you will, give the trader untuk access you punya record. Is it 3 bulan ataupun more than 3 months? I'm not sure, Luno. Untuk record tu, berapa lama Luno boleh dapat access? Untuk Luno, sepanjang hayat anda boleh dapat akses. That's great. So it's easy. So from that matters, it's very good. I'm not sure about that question. Say sesetengah platform, maybe it's not Luno, maybe other platform. They only 3 months kan dia punya access. So it's important that, as I mentioned, section 82. So di mana kewajipan untuk menyimpan rekod-rekod memberi resit kesempatan. So once you know that, maybe you know that particular platform only provide you to access record jual beli 3 bulan. So make sure that within 3 months you have to keep it, save it, maybe into the another drive or whatsoever, maybe in the digital record, right? So we still accept that method. So it's important that you have to be alert that this is the record that I should keep, right? So I don't want to lose it because after 3 months it will be expired, I cannot access anymore. So it's better that the taxpayer, tuan-tuan dan puan, untuk simpan any record yang berkaitan dengan apa-apa transaksi berkaitan dengan mata wang digital ini. Okay, so with regard to another question, so of course memandangkan nilai mata wang digital sentiasa berubah, so sebarang transaksi mata wang digital perlu direkodkan berdasarkan nilai saksama. We do understand that the fluctuate of the price of the mata wang digital itself. So that's why we have to understand that nilai saksama itu sangat penting dalam dari segi perekodan, as I also present during my presentation, which is berdasarkan nilai saksama, iaitu nilai pada kadar pokok kuasa pada hari transaksi dan berdasarkan pertukaran mata wang digital yang boleh diterima dan boleh disahkan in ringgit Malaysia, because you are in Malaysia, so in ringgit Malaysia. Okay, so with regard with the yuran jual beli boleh dianggap sebagai sebahagian daripada kos jualan dan belian, which is justru maklumat pembayaran yuran ini perlu disertakan bagi menjelaskan why this is different between the actual and rate and also the rate that you recorded, right? So as you mentioned, cara perekodan, as I mentioned also, you can use FIFO, right? First in first out, right? So this is very important because this figure or this nilai akan diguna pakai dalam pengiraan
keuntungan atau kerugian dalam you punya tax calculation or business profit, then you can know how much that you really earn or profit or loss during that particular year. Okay. Very good answer. And dalam bahasa Inggeris, I think nilai saksama is fair value. Kalau tak Yes, silap fair saya. value. Fair value at the time. Okay, so thank you very much for explaining, Encik Faiz. I think just one last time, I just want to remind everybody about the disclaimer ya, penafian. Semua jawapan-jawapan tadi berdasarkan fakta yang telah dikemukakan. Seperti Encik Faiz cakap, you know, every case is different. Dalam kripto memang begitu rumit. Ada seorang buat staking, seorang buat trading, seorang buat stable coin dalam platform lain. So satu jawapan tak boleh merangkumi semua semua soalan kan. That would be quite impossible, right? For one answer to cover every single problem. So instead, just take this as information, as knowledge. And at the bottom here, there's also a reminder. Please do not use any of the answers to say that this is the official 100% answer from LHDN. Yeah, you still need to go case by case basis. And if you are still got any questions, you can go to LHDN agents to ask for more advice, yeah, on how to do the declaration of taxes and crypto. Okay, I think that was the our last slide for the presentation. So nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Faiz dan juga Datuk Syafizan. Datuk Syafizan, walaupun kita tak nampak dia banyak-banyak, dia sebenarnya dengan begitu pantas jawab banyak-banyak soalan untuk kita dalam Q&A ya. So again, a reminder for everybody, ada banyak-banyak soalan Q&A, tapi masa sekarang 4:17, kita dah overtime sedikit. Saya meminta maaf. Saya akan mengkumpulkan semua soalan yang bagus-bagus ini, saya mengkumpulkan semua dan saya akan prepare satu dokumen. Kita akan bagi kepada LHDN, mereka akan jawab dan kita akan upload dokumen ini kepada semua komuniti Luno kita. Encik Faiz, ada apa-apa perkataan you want to just close us with? So far tak tiada, dan again we as LHDN want to thank again for Luno for having this kind of two-way communication, even though it's not a face-to-face, but it's a good approach that where the pemain of ataupun pedagang-pedagang tuang atau tuan-tuan dan puan-puan boleh melontarkan soalan dan juga pandangan, serta terima kasih atas soalan-soalan yang telah diberikan bagi membolehkan kami melihat juga skop yang perlu kami lihat dalam menentukan pendapatan cukai, dan juga di pihak anda tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda ingin melaporkan pendapatan, kami memang menggalakkan untuk membuat pelaporan cukai secara sukarela. Okay? Yes, secara sukarela, important. Jangan takut, okay? Berani kerana benar, takut kerana salah. Okay, saya akan membuat beberapa pengumuman sebelum kita menghentikan sesi ini. Pertama sekali, let's go to our pengumuman yang pertama. Terima kasih kepada Encik Faiz dan Datuk Syafizan, you boleh tutupkan kamera anda untuk sekejap sebelum saya habiskan pengumuman saya untuk hari ini. So, kepada semua peserta kita, siapa nak salinan soalan dan jawapan dari LHDN? Cakap ya dalam komen. Who wants a copy of the question and answers from LHDN? Please put yes in the comments. Okay, wow, terlalu banyak yes. Banyak yes. Okay, very good. Saya tahu ini memang begitu penting, dokumen yang paling penting. So, untuk mendapatkan kopi ini, you kena tolong saya sedikit, tolong ikuti community Luno di Facebook. Okay, I have a community on Facebook called Luno Malaysia Community Official. Please join. You boleh scan QR code ini, okay, atau you boleh search online Luno Malaysia Community Official. Nampak gambar ni? Ambil screenshot sekarang. Kepada semua orang yang mengikuti Facebook group kita, apabila dokumen sudah saya prepare, saya akan upload dan kongsikan kepada semua rakan-rakan kita di Luno supaya anda semua boleh belajar. Kalau tak gunakan Facebook, don't worry, kita akan upload later on our Luno website supaya semua orang boleh belajar daripada soalan dan jawapan dengan LHDN. Banyak orang tahu, lebih daripada 250 orang tadi mereka join sesi kita. So really very thankful. Saya memang berterima kasih. Ini satu webinar yang I think paling besar, one of the biggest that we've had. So please tolong memberikan kita maklum balas anda, feedback anda. Okay, saya akan tunjukkan screen saya sekejap. You boleh ambil phone dan scan QR code ini. Jangan risau, dalam email you dalam beberapa minit saya akan hantarkan email keluar, semua akan dapat borang feedback, borang maklum balas supaya kita boleh lebih memperbaiki webinar-webinar kita. Saya pun nak tahu apakah yang kamu suka, apakah yang boleh dibaiki, apakah topik-topik lain yang kamu nak dengar. Okay? Luno memang kita sedia nak membekalkan webinar untuk informasi, maklumat dan pendidikan semua orang komuniti kripto. Alright.
Selain daripada itu, sila ikuti media sosial kita. Ya, kita ada luno_my, our Instagram page yang baru. Kita baru launch. So semua update, ada banyak poster sini, ada banyak aktiviti kita hantar di luno_my. Dan jangan lupa LHDNM, kawan kita, your feel good partner. Nampak sini, your feel good partner. Tolong ikuti mereka, ada apa-apa update mereka juga, ada banyak yang mereka kongsikan maklumat-maklumat yang kita perlu update. So please go and follow these two social media channels. Last but not the least, I want to say thank you to everybody. Memang terima kasih, ada banyak orang yang join tadi, lebih daripada 250 orang. Fantastic. Really appreciate it from Luno side, and also I want to say thank you to pihak LHDN for allowing us to conduct this together with them. Kepada dua-dua Datuk Syafizan dan juga Encik Ahmad Faiz, mereka memang sudi untuk mengajar kita lebih dan juga menjawab banyak-banyak soalan tadi tentang kripto dan cukai di Malaysia. So thank you very much everybody. This is the end of our session. The recording will be uploaded. So saya sudah membuat recording rakaman. Kita akan upload pada hari nanti selepas saya edit sedikit. You kena follow our social media. So ikuti social media, social media Luno, dan kita akan buat semua pengumuman di situ apabila recording sudah ready, right? So last but not the least, I will just end on this slide so everybody can see the link. Try and copy this link. Okay, saya akan paste link kat sini. So please help us, please tolong kita dengan memberikan feedback, ya, maklum balas kepada pihak Luno dan juga pihak LHDN, so kita tahu apa yang you suka, apa yang boleh dibaiki, dan apakah topik-topik yang anda nak dengar. Alright, that is the end of our session today. Thank you very much everybody for joining. My name is Ross Stevenson from Luno Malaysia. Thank you and have a great weekend ahead. Bye-bye. Thank you. Thank Bye. you. Thank you, Dato'. Thank you, Faiz. Okay, bye-bye, everybody. Internet ni boleh ni.